Okay, hai, Assalamualaikum. So, jumpa lagi kita hari ini. Okay, so kali ni cikgu nak share pula tentang sejarah sekolah rendah iaitu sejarah tahun 4. Okay, sebelum tu check dulu adakah clear, line semua okay di YouTube, Facebook dan juga IG. Kalau okay boleh komen okay, kalau suara jelas boleh komen jelas. Okay, so hari ni macam yang kamu tengok dekat depan ni, alright, kita nak tengok ataupun kita nak explore, alright, itu zaman prasejarah. Okay, apa itu zaman prasejarah? Alright, zaman prasejarah ni merujuk kepada zaman yang mana tiada sistem tulisan. Waktu ni belum ada lagi sistem tulisan diperkenalkan. Okay, so ini adalah zaman prasejarah yang mana manusia ketika itu belum lagi dikenali atau belum lagi mengetahui tentang sebarang sistem tulisan. So macam mana kita nak bezakan zaman prasejarah dengan tamadun awal dunia? Okay, iaitu sistem tulisan yang membezakan dua-dua zaman ni. Okay, dan juga kemajuan lain lah. Okay, tapi yang penting sekali ialah tiadanya sistem tulisan. Alright? Dan zaman prasejarah ni pula merujuk kepada zaman yang manusia menggunakan peralatan ataupun teknologi yang digunakan waktu itu masih lagi berpandukan, berpegang kepada alatan batu, tulang, kayu dan juga logam. Alright. So, sekarang kita ada 4 zaman, 4 zaman prasejarah, iaitu zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan juga logam. Adakah zaman Paleolitik ni berlaku di tanah Melayu ataupun di Malaysia? Ya, ada. Jawapannya ya, ada. So sebelum tu kita perlu garis masa, timeline ataupun garis masa dekat sini garis masa. Garis masa 4 zaman ni. Zaman mana yang dulu dan seterusnya. So yang pertama kita pergi kepada zaman Paleolitik. Zaman Paleolitik ni masa dia lebih kurang 40,000 tahun dahulu. 40,000 tahun dahulu. Dan Mesolitik kemudian beralih pula kepada zaman Mesolitik. Zaman Mesolitik ni ialah merujuk kepada zaman 10,000 tahun dahulu. Itu zaman Mesolitik. Kemudian zaman Mesolitik pula berkembang kepada zaman Mesolitik. Zaman Neolitik. Alright, zaman Mesolitik pada Neolitik pada 5,000 tahun dahulu. Dan akhir sekali, zaman terakhir pada zaman prasejarah adalah zaman logam. Zaman logam ni dah mencapai zaman kemajuan dan dia pun berakhirlah zaman prasejarah, iaitu pada zaman logam. Sekarang kita nak tengok pula lokasi dia. Lokasi bagi zaman prasejarah untuk zaman Paleolitik iaitu di Gua Niah, Sarawak. Kita ada juga tempat lain. Alright, cuma ni guna bagi satu dulu. Untuk zaman antaranya itu di Gua Niah, Sarawak. Alright. Untuk zaman Mesolitik pula ialah Gua Madai, Sabah, dan juga zaman Neolitik di Gua Chang, Kelantan, dan zaman logam di Gua Harimau. Gua Harimau mana? Perak. Macam mana kita tahu? Bagaimana kita tahu yang menunjukkan bukti yang adanya Gua Niah ni ada zaman Paleolitik? Semua ni melalui kita mengetahui dengan adanya dengan kaedah arkeologi. Arkeologi ni maksudnya kita cari gali tinggalan sejarah. Tinggalan sejarah menggunakan kaedah arkeologi. Seterusnya dengan tinggalan artifak, penemuan artifak, alright, fosil. Bab ni dah pun diterangkan pada minggu lalu bagi yang ingat. Kaedah-kaedah kajian sejarah. Alright, so kita ada arkeologi, penemuan artifak dan juga penemuan fosil.
So usia fosil itu menunjukkan berapa usia, menunjukkan lokasi itu merujuk kepada zaman apa. Okey, so dekat sini lah kita boleh tentukan sama ada di zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik ataupun logam. Okey, setakat ni faham? Alright. Ini ialah intro bagi zaman prasejarah. Okey, so kita ada 4 zaman. Yang first kali ialah zaman Paleolitik, kemudian Mesolitik, Neolitik dan logam. Okey? Alright, so sekarang kita nak tengok pula apakah perbezaan 4 zaman, macam mana berlaku perkembangan daripada zaman Paleolitik. Okey, dari segi pertempatannya, dari segi ekonomi, peralatan yang digunakan dan juga kepercayaan. 4 aspek yang kita akan sentuh hari ini. Okey? Sebelum tu cikgu nak padam dulu. Nak padam oh, sini. Okey. Okey, kita start dulu dengan zaman Paleolitik. Okey, zaman Paleolitik kita nak tengok aspek yang pertama ialah penempatan. Penempatan kan? Okey, pertempatan. Alright. Penempatan ni maksudnya mereka tinggal di mana? Okey, untuk zaman Paleolitik ni mereka masih lagi tinggal hidup berpindah ranah. Okey, masih lagi hidup berpindah ranah. Maksudnya masih pindah ranah. So minggu ni dekat sini, hujung bulan berlaku pertukaran musim pergi tempat lain pula. Okey, lepas tu mereka juga tinggal di sekitar. Okey, bila mereka berpindah, okey, mereka akan fokus kepada lokasi yang gua. Tinggal di gua lah, dalam gua. Okey, soalan, kenapa dia pilih gua? Kenapa tak pilih bawah pokok ke, bawah tanah ke kan? Okey, kenapa dipilih gua? Sebab gua ni dia dah ada kawasan yang tertutup. Okey, kawasan yang ada bumbung. So dah selamat daripada hujan, selamat daripada angin, okey, selamat daripada cuaca seperti hujan dan juga angin ribut lah. Jadi that's why kebanyakan manusia ketika ini dia memilih gua untuk dijadikan sebagai penempatan. Alright. So seterusnya pula kita ada waktu ni mereka dah pandai buat nyalakan api. Okey, nyalakan api untuk apa? Untuk panaskan, untuk pastikan suhu di sekeliling itu sesuai dengan mereka. Okey. Lepas tu pula api ni juga untuk melindungi. First sekali untuk untuk kekalkan suhu kesedaran. Yang kedua untuk berlindung daripada haiwan liar. Okey, haiwan buas atau haiwan liar. That's why dia orang dah start mula hidupkan api waktu ni. So walaupun dalam gua seperti yang kamu selalu tengok tu kan, tengok dalam movie. Alright, so api ni untuk turunkan suhu ataupun untuk naikkan suhu, suhu yang rendah. So untuk panaskanlah balik, untuk panaskan badan dan juga untuk berlindung daripada haiwan liar. Okey, itu dari segi penempatan. Sekarang kita nak tengok pula dari segi ekonomi dia. Okey, kegiatan ekonomi apa yang dibuat di sini. Alright, kegiatan ekonomi yang kedua ialah kegiatan ekonomi. Okey, ini yang pertama, ini yang kedua. Okey, kegiatan ekonomi waktu ni mereka masih lagi menumpukan kepada inilah. Okey, ekonomi yang pertama mereka ni memburu binatang. Okey, memburu binatang
Lepas tu juga mereka juga mengumpul hasil hutan. Mengumpul hasil hutan. Okey, yang kedua, mengumpul hasil hutan. Okey, waktu ni mereka dah pandai ke bercucuk tanam? Alright, untuk zaman Paleolitik, mereka masih lagi belum pandai dalam bercucuk tanam. Okey, so kat sini mereka masih lagi belum pandai dalam penternakan. Okey, zaman awal-awal dia pun cari dan kumpul. Okey, so fokus kat sini cari, kumpul, makan. Senang kata, tembak, tangkap, makan. Okey, so kat sini memburu binatang, kumpul hasil hutan. Dan juga mereka ni mendapatkan makanan lebih pada berdasarkan sumber alam di sekeliling yang ada di sekeliling mereka lah. Okey, so ada yang di hutan, ada yang berdekatan yang tiba-tiba tumbuh ke, ada orang pilih dia. Alright, so itu adalah zaman Paleolitik. Okey, peralatan yang digunakan pula. Yang ketiga ialah peralatan. Okey, peralatan yang digunakan ketika ini, mereka menggunakan batu. Okey, batu digunakan sebagai peralatan seharian mereka lah. So batu ni dia guna untuk memburu. Okey, untuk memburu dan dijadikan alat untuk meraut dan juga memotong. Okey, so batu diguna untuk memburu. Kemudian rentihan batu, maksudnya batu yang agak nipis. Okey, rentihan batu diguna untuk meraut ataupun memotong daging. Memotong daging ataupun tumbuhan lah. Okey, so dekat sini kalau kamu nampak, peralatan dia masih lagi tertumpu kepada alatan batu. Senang kata, alat batu, penempatan dia indah randah dan duduk dalam buah. Okey, alright. So yang ini baru penempatan, kegiatan ekonomi dan juga peralatan yang digunakan. Okey, yang terakhir ialah kepercayaan. Okey, apa kepercayaan mereka ni? Waktu ni bila berlakunya kematian, mereka dah pandai mengebumikan mayat. Okey, waktu ni mereka ni bila ada kepercayaan mana-mana, selepas mati adanya hidupan mati lah. So jadi dia tanam sekali dengan tembikar. Tembikar. Okey, so dia tanam mayat sekali dengan tembikar, right? Dengan alatan batu. Okey, kenapa macam mana kita tahu ni? Okey, bila kita lakukan kaedah arkeologi, so kita dapati yang mana tulang-tulang manusia ni di sekeliling dia tu ada peralatan batu sekali ditanam. Okey, kepercayaan ni masih ada sehingga sekarang. Okey. Okay, so inilah zaman Paleolitik, zaman yang pertama sekali, iaitu dari segi penempatan, kegiatan ekonomi, peralatan dan juga kepercayaan. Kalau kat sini senang sebenarnya. Okay, penempatan dia masih berpindah randah dan hidup dalam gua ni. Okay, untuk kegiatan ekonomi pula dia memburu binatang dan mengumpul. So waktu ni belum ada lagi kegiatan yang menanam ke, dia orang tanam sendiri, bela macam menternak binatang ke, belum ada lagi. Okay, so kali ni dia hanya tumpu kepada pergi cari, tangkap, balik. Okay, lebih mudah lah zaman prasejarah yang Paleolitik. Okay, sekarang kita nak pergi pula zaman yang kedua, iaitu zaman Mesolitik. Okay, zaman Mesolitik. Zaman Mesolitik. Okay, sama juga dia punya kita nak tengok ni. Okey, 4 aspek juga yang kita akan tumpukan. Okey, itu yang pertama dari segi penempatan, lepas tu kegiatan ekonomi,
peralatan dan juga kepercayaan. Okey. Untuk zaman Paleolitik itu, mereka masih lagi tinggal dalam kelompok yang kecil. Okey, maksudnya tinggal yang tak ramai lah. Tapi ini tinggal dalam kelompok. Waktu ni dia orang dah start tinggal dalam kelompok. Okey. Untuk sini, dia orang hidup berkelompok. Okey, kelompok ni macam grup lah. Alright, tinggal dalam kelompok dan tinggal di tepi sungai. Waktu ni masih lagi dalam gua. Okey, sini masih lagi dalam gua, tapi ditambah sikit. Okey, ada tumpu di sungai. Okey, gua, sungai dan juga tasik. Dekat sekitar kita yang ada air lah. Okey, sungai, tasik. Itu. So maksudnya daripada gua, dia dah start pergi ke sungai dan juga tasik. Nampak perkembangan daripada zaman Paleolitik kepada zaman Mesolitik. Okey, di kata ekonomi, adakah mereka masih lagi memburu binatang? Memburu hasil hutan? Ya, masih lagi. Okey, cuma tambah sikit. Sekarang duduk kat sungai kan? Okey, masih lagi memburu binatang. Okey, ditambah sikit lah. Okey, memburu yang mengumpul hasil hutan. Sungai, tambah sikit sungai dan tasik. So dia orang dah start makan ikan, makan udang, makan tau waktu ni. Okey, so dia orang dah start duduk kat tepi sungai kan, tepi sungai dan juga tasik. Okey, peralatan pula. Peralatan dia masih lagi menggunakan batu. Okey, masih lagi menggunakan peralatan batu. Okey, masih lagi menggunakan peralatan batu dan juga waktu ni tepi batu dia tu lebih licin, lebih kemas lah. Okey, dan mereka dah start guna kapak. Okey, menggunakan dia dah start guna kapak tau. Untuk apa? Untuk memotong kayu. Dan repihan kayu sama juga seperti tadi. Repihan kayu digunakan untuk meraut dan memotong sebarang objek. Okey, kita tambah sikit. Repihan batu. Okey, meraut dan juga memotong. Okey, so apa beza tadi tu? Beza dia peralatan batu yang sama tapi dia lebih kemas. Okey, lebih kemas dan juga licin. Dan dia dah start guna kapak. Dan bukan kapak logam lagi waktu ni. Kapak dia masih lagi batu. Okey, dia bukan macam kapak sekarang ni. Jadi tak. Okey, kapak dia masih lagi dibuat daripada batu. Okey, dan repihan batu pula digunakan untuk meraut dan memotong. So repihan batu ni lebih kurang macam pisau lah. Okey, dia lebih kecil, dia lebih nipis. So kita guna yang ni untuk meraut tumbuhan ataupun kayu. Okey, dan juga memotong sebarang benda yang nak potong lah. Okey, kepercayaan. Kepercayaan masih lagi. Kita dekat sini. Okey, mengebumikan mayat. Okey, cuma waktu ni ditanam bersama apa? Waktu ni mayat ditanam kalau sebelum ni mayat ditanam macam tulis, tapi sekarang ni mayat dibengkokkan. Okey. Maksudnya kedudukan dia dalam keadaan membongkok. Membongkok, bengkok lah macam ni. Okay, kaki dia ke atas sikit. Dalam keadaan yang macam tu. Okey. Sebelum ni mayat ditanam tapi dia just letak apa peralatan kan, alatan batu kan. Cuma kali ni dia letak air mayat tu dalam keadaan bongkok. Kebongkok je tu, membengkok. So semuanya kaki dilipat melapati ke tangan, rapat dengan dada, kaki pun ditarik melapat dengan dada. Okey, berbezalah dengan sekarang. Kalau sekarang kita tanam mayat
dalam keadaan lurus kan. Tapi waktu zaman Mesolitik ni, mayat ditanam dalam keadaan dibengkokkan badannya. Okay, so nampak perbezaan daripada zaman Paleolitik ke zaman Mesolitik ni, kepercayaan dia pun dah berubah. Okay, so dah habis dari itu. Sekarang kita tengok pula zaman Neolitik. Okay, zaman Neolitik. Yang ketiga, zaman Neolitik. Okey, untuk zaman Neolitik ni juga, untuk zaman Neolitik ni ada sedikit perubahan daripada zaman Paleolitik dan juga Mesolitik, yang mana zaman Neolitik ni mereka dah pandai berumah. Okey, waktu ni dah mula membina rumah. Okey, dah start, dah orang pandai dah start bina rumah. Okey, dan waktu ni juga mereka bina rumah di mana? Di kawasan lapang. Bukan dalam gua bukan dalam gua, bukan dalam pokok. Tak. Okey. Waktu ni dah start dah bina rumah di kawasan lapang dan menggunakan api menggunakan api. Dia orang pandai menggunakan api. Okey, membina rumah di kawasan lapang, menyalakan api, dan dia dah tinggal dalam kelompok yang besar. So waktu ni dah ada perkampungan lah. Okey, tadi kelompok kecil kan, tapi di sini kelompok besar. Okay, kenapa kita ada kelompok besar? Yang mana mereka dah ada ketua. Ada ketua yang lead satu kelompok tu. Macam ketua kampung lah macam tu. Okey, ada ketua kampung dan ada pembahagian tugas. Sebelum ni buat je kan. Okay, kali ni dah ada pembahagian tugas. Okey. So nampak sini, sudah nampak kan daripada zaman Mesolitik, Paleolitik, tapi zaman Neolitik ni dah tak ada rumah. So zaman bila dah tak ada rumah? Zaman Neolitik. Okey, kegiatan ekonomi pula. Okey, kegiatan ekonomi masih lagi memburu. Okey, masih lagi memburu. Kemudian memburu, okey, lagi apa lagi? Menangkap hasil sungai dan juga okey, mengumpul dan waktu ni dah mula start amalkan sistem barter. Dia dah ada aktiviti perdagangan waktu ni, cuma waktu ni belum ada lagi sebarang mata wang. Okey, jadi dia amalkan sistem barter. Sistem barter ni apa? Okey, sistem barter ialah sistem tukar barang. Okey, tukar barang. Contoh yang ini ada lembu seekor. Ini pula ada ayam 50 ekor. Jadi nak tukar, yang seorang ni tak ada ayam kan? So nak tukar. Okey, seekor lembu dengan 10 ekor ayam, tukar. Tapi kamu nampak itu nak berbaloi tak? Okey, waktu ni dia orang tak boleh fikir lagi. Jadi dia rasa macam okeylah, sebab time tu banyak sangat bahan. Okey, barang sangat banyak, jadi tukar je lah. So kita ada kerugian. Tapi selepas tu baru ada zaman dulu. Alright. So dekat sini dia dah start amalkan sistem barter, yang mana sebelum ni dia hanya memburu dan mengumpul sungai kan. So kat sini bila dah barang tu banyak, maka dia adakan aktiviti perdagangan dan mengamalkan sistem barter. Okey. So dekat sini lah zaman Neolitik ni penting kita tengok sebab apa kat sini ada banyak perubahan. Okey, dia dah start bina rumah, dia dah start amalkan sistem barter. Okey. So seterusnya peralatan pula. Okey, peralatan adakah masih batu? Ya, masih lagi batu. Okey, menggunakan batu. Tapi waktu ni dia dah pandai dah mula mencipta tembikar. Mencipta tembikar daripada tanah. Okey, lepas tu alatan dia masih lagi batu. Okey, masih lagi alatan batu.
Tapi batu tu lebih halus lah. Okey, lebih halus dan lebih kemas daripada zaman Paleolitik dan juga Mesolitik. Okey, and then mereka juga dah pandai buat perahu. Okey, mencipta perahu kan. Okey, waktu ni dah pandai cipta perahu dah. So kamu nampak dekat zaman Neolitik dia dah banyak benda-benda yang berubah. Okey, daripada dia rumah sebata dan juga mencipta perahu, mencipta tembikar. Tembikar pun dah diciptakan zaman ini. Lepas tu mereka juga dah ada pemukul. Pemukul orang ke tak? Okey. Pemukul ni diguna untuk melepirkan satu benda, okey. Sudah lepirkan kayu ke, kulit apa? Kulit pokok kulit batang pokok. So dia guna pemukul ni untuk melepirkan dia dan dia boleh gunakan untuk kehidupan harian mereka. Okey. So dah habis ketiga dan yang keempat ialah kepercayaan. Okey. Yang keempat kepercayaan. Okey, kepercayaan. Waktu ni mereka mengebumikan mayat bersama dengan apa? Bersama dengan tembikar. Okey. Bersama tembikar. Tadi dah ada pada tembikar kan. Jadi tembikar ni merupakan peralatan yang penting, peralatan yang sangat berharga dan selalunya mereka akan tanam mayat ni dengan benda-benda yang berharga. So dia tanam dengan tembikar. Macam mana nak tahu? So bila adakan cari gali menggunakan keadaan arkeologi, okey, dijumpai mayat, okey, tulang-tulang mayat ni bersama dengan tembikar di sekeliling ni. Okey, so menunjukkan kepercayaan zaman Neolitik ni mereka dah start tanam mayat menggunakan sekali dengan tembikar. Tembikar kan lepas tu. Okey, so ini adalah kepercayaan zaman Neolitik. Dah habis kat situ. Okey, sekarang kita tengok pula zaman terakhir. Ada soalan tak sekat ni? Ada soalan tak? Kalau ada soalan, boleh bagi tahu. Kalau tak jelas ke, tak clear ke, boleh tanya. Okey, semuanya diberi peluang untuk bertanya soalan. Jangan risau, jangan takut. Dan jangan rendah diri nak tanya, takutlah tanya. Tak perlu takut. Okey, tak perlu takut. Okey. So, sekarang kita nak pergi pula zaman yang terakhir. Zaman yang terakhir iaitu zaman logam. Zaman logam ni merupakan zaman penutup lah bagi zaman prasejarah. Okey. Zaman logam, okey, zaman yang terakhir iaitu zaman logam ni penempatan mereka, okey. Tadi kita tengok kan zaman Neolitik dan rumah. Tapi waktu ni, okey, rumah dia lagi better kan. Okey. Rumah lebih baik. Okey, lebih kemas, lebih tersusun dan juga lebih elok daripada zaman sebelum tu. Okey, zaman sebelum tu mungkin dia guna atap bumbung ada kan. Tak ada dinding, tapi ini dah ada dinding, dah ada bumbung. Okey, dalam rumah tu dah ada partition dia. So lagi better lah zaman ni. Adakah masih tinggal dalam gua? No. Okey, dah tak tinggal dalam gua lah dah tak ada gua dalam ni. Okey, kemudian kita ada pula kegiatan ekonomi dia. Apa yang dijalankan waktu ni? Okey, kegiatan ekonomi ni dah waktu ni dia dah mula bercucuk tanam. Okey. Bercucuk tanam. Tu maksudnya dia orang ni tak lagi bergantung kepada hasil hutan. Lepas tu adakah mereka masih memburu? Waktu ni mereka dah mula menternak binatang ternakan. Ternakan ni binatang yang boleh dipelihara je lah. Okey.
dah mula bercocok tanam, dah mula menternak binatang, dan mereka juga waktu ni dah pandai. Okey, pandai. Dah pandai menjinakkan haiwan buas. Okey, dah pandai jinak dah. Kalau ada anjing ke, dia pandai jinakkan anjing tu. So dijadikan sebagai penjaga keselamatan mereka lah waktu tu. Okey, dekat sini ni totally berubah tau. Dia dah tak ada lagi berburu, tak ada lah. Okey, dia terus pergi ke bercocok tanam, pergi ke berternak binatang, dan dia pun dah pandai menjinakkan haiwan liar. Okey, ni ialah zaman logam. Okey, peralatan, adakah masih batu? Adakah mereka masih menggunakan batu? Tak. Okey, waktu ni dah tak ada dah. Okey, peralatan semua diperbuat daripada logam. Okey, peralatan dibuat daripada logam untuk apa? Untuk digunakan untuk Untuk kegiatan harian mereka. Okey, contoh peralatannya ialah pisau. Okey, pisau lagi, kapak, lembing. Mata lembing lah, mata lembing. Mata lembing, pisau, kapak, mata lembing. Lepas tu lagi beliung. Okey, sabit, sorry. Okey, ini digunakan untuk aktiviti pertanian. Okey, dia ada untuk pertanian dan ternakan. Okey, untuk pertanian dan peternakan. So antaranya lah pisau, kapak, mata lembing, sabit. Okey, ini yang dia buat. Okey, dan juga dia juga gunakan peralatan besi ini untuk perhiasan. Okey, digunakan untuk perhiasan juga. Dia guna apa? Waktu ni dia dah start guna okey, contoh gelang ke, rantai ke. Ini dia guna money. Okey, untuk perhiasan. Alright. So, bila dah semua daripada logam, okey, peralatan semua daripada logam. Jadi, kepercayaan mereka selalunya mayat ni akan ditanam dengan peralatan, betul? So, dekat sini, okey, tapi dekat sini, alright, kepercayaan mereka mayat ditanam dengan masih lagi dengan kepingan batu. Okey, belum lagi menggunakan logam. Alright, so kita dah cukup di sini 4 zaman, iaitu zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, Neolitik dan juga akhir kali zaman logam. So kalau kamu tengok perbezaan yang ketara ialah zaman Neolitik dan juga zaman logam, yang mana berlaku perubahan yang drastik. Daripada memburu dah tak lagi memburu, daripada tak menjalankan sebarang perdagangan, dia dah mula menjalankan aktiviti perdagangan. Okey, daripada peralatan batu bertukar kepada peralatan besi. Okey, atau peralatan yang buat daripada logam lah. Okey, untuk aktiviti pertanian, okey, untuk aktiviti pertanian dan juga aktiviti perdagangan. Alright, so setakat ni boleh faham? Okey. Alright, kalau boleh faham, insya-Allah rasanya itu sahaja untuk hari ini. Okey, jika terdapat sebarang pertanyaan, boleh tanya di ruangan komen. InsyaAllah kami akan reply dengan secepat mungkin. Okey, sebelum tu cikgu nak bagi tahu sikit untuk unit sejarah. Kita akan adakan camp, okey, camp MA bagi pelajar. Kali ni sekolah nak tak ada. Okey, sekolah nak tak ada untuk subjek BM, BI dan juga BM.
BM, BI, Math dan juga Sains. Untuk sekolah menengah kita tambah sikit sejarah dan juga subjek lain untuk SPM. Okey, so itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum. Hmm.